Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada para penonton ya. Okey, hari ini hari Jumaat lah, 18 hari bulan 12. Dah dekat nak habis tahun 2020 kita ni ya. Tahun ni. Okey, seperti biasalah saya perkenalkan diri saya, siapa yang tak kenal saya. Hello. Sorry. Berbunyi pula alarm. Okey, seperti biasalah saya perkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect. Kami melaksanakan program training sebuah syarikat training dan coaching di mana kami fokus kepada pembangunan diri, pembangunan insan dan juga kepada keusahawanan lah. Saya sendiri adalah seorang professional coach. Right, seperti biasalah saya buat disclaimer sikit. Apa yang saya cakap hari ini adalah berdasarkan kepada ilmu yang saya ada dan juga pengalaman saya lah sebagai seorang usahawan dan juga sebagai seorang trainer dan juga seorang coach. Okay, topik kita hari ini adalah accountability untuk kita capai azam kita. Jadi ini adalah sambungan daripada 4 sesi perbincangan saya yang sebelum ni untuk kita buat perancangan kita punya azam tahun 2021. Okay. Accountability ni saya Google juga maksudnya dalam bahasa Melayu, tapi dia tak ada satu perkataan yang tepat untuk accountability. Tapi saya boleh rumuskan accountability ni maknanya kita menjadi tanggungjawab kepada seseorang atas sesuatu perkara yang kita nak lakukan. Itu maksud accountability lah. Maknanya kalau kita ada kerja rumah, accountability kita adalah pada kita punya cikgu untuk buat kerja rumah, ataupun kita bekerja dengan satu majikan, accountability kita adalah pada majikan kita untuk kita siapkan kerja-kerja yang majikan kita suruh buat. Itu maksud accountability. Saya tak jumpa satu perkataan bahasa Melayu. Tapi accountability ni adalah satu perkara yang bagi saya lah, dia boleh menentukan sama ada kita boleh berjaya atau tidak dalam mencapai kita punya target kita tahun 2021 ni. Okey. Kita dah buat perancangan. Saya dah ceritakan sebelum ni dalam video saya sebelum ni macam mana kita buat perancangan jangka masa 1 tahun, apa yang kita nak capai. Lepas tu kita buat perancangan middle term, mid term, jangka masa pertengahan, dan akhir sekali kita buat perancangan sehingga kan tiap-tiap hari 7 hari daripada sekarang kita dah buat perancangan. Jadi macam mana kita nak pastikan kita berada dalam kita punya landasan perancangan kita tu? Macam mana? Inilah yang dinamakan accountability. Accountability. Maknanya kita bertindak supaya kita nak memastikan apa yang kita azamkan ataupun apa yang kita rancangkan tu kita dapat capai. Okey? So ada beberapa strategi yang saya akan bincangkan dalam video ni, macam mana kita nak capai accountability ni. Okey? Jadi 3 strategi utama lah yang saya nak kongsikan. Yang pertama sekali, kita dapatkan satu orang untuk kita jadikan partner kita supaya accountable, boleh membantu kita jadi accountable. Nanti saya akan terangkan sedikit lagi lah tentang macam mana kita nak buat perkara ni. Yang kedua, kita buat satu diary ataupun satu journal lah, untuk kita tuliskan segala apa yang kita nak buat untuk kita capai objektif kita dan untuk kita menyemak. Dan yang ketiga, untuk kita gunakan teknologi yang ada hari ni lah, especially bagi sesiapa yang memakai iPhone ataupun yang memakai Android phone ke, dia boleh gunakan banyak application yang ada dalam Play Store tu untuk bantu kita jadi accountable. Jadi saya akan terangkan ketiga-tiga cara ni macam mana yang kita boleh gunakan. Okey, yang pertama, cari partner. Okay. Cari partner ni adalah salah satu kaedah bagi saya yang orang kata mudah dan dia efektif. Tapi masa yang sama, kalau cari salah partner, dia akan merosakkan kita ataupun dia akan menggagalkan kita mencapai objektif kita. Okay. Saya bagi contoh. Contoh orang tu, ini biasa kita tengok dalam gym lah. Kalau sesiapa yang pergi gym, baik yang lelaki ataupun yang perempuan yang masuk gym, biasanya kalau dia pergi gym dengan seorang kawan, dia lagi cepat
kesan apa yang dia nak capai. Contohnya dia nak turunkan berat badan dia ke, kalau dia pergi dengan seorang kawan dia cepat turun. Sebab apa tu? Tapi kalau dia pergi seorang-seorang, biasanya dia lambat sikit. Mungkin dia susah nak capai. Kenapa bila dia pergi dengan kawan dia cepat capai? Sebab kawan tu nanti akan jadi sumber motivasi kepada dia. Dalam masa yang sama, dia pun akan jadi sumber motivasi kepada kawan dia. Ini dia panggil motivasi, dia panggil accountability partner. Jadi katakanlah seseorang tu malas untuk nak pergi gym, jadi kawan dia oleh kerana memang selalu pergi gym bersama, maka kawan dia sama ada dia paksa ke, dia bagi motivasi ke apa, akan menyebabkan seorang tu rajin pula pergi gym. Begitu juga dalam gym, dia akan buat exercise sama-sama. Jadi secara tak langsung, benda tu akan beri motivasi pada seseorang tu untuk terus bereksersis dan untuk capai apa yang dia nak. Jadi first kali kita kena cari satu orang yang ada di sekeliling kita yang boleh bantu kita. Orang yang sekeliling kita ni penting. Kriteria orang yang boleh bantu kita ni penting. Dia kena seseorang yang boleh motivasi kita, kan? Dan masa yang sama, kita pun kenalah motivasi dia, kan? Mungkin satu motivasi, satu objektif yang sama lagi baguslah. Macam kalau nak bersenam, masing-masing nak turunkan berat badan, okey, itu satu benda yang baguslah. Tapi kalau tak dapat capai pun tak apa jugalah. Tapi yang penting, kawan ni kena supportive, kena menyokong kita. Bukan seseorang yang tahu condemn saja. Ini pun masalah juga. Kadang-kadang kita bila cari salah orang untuk seolah-olah macam kita nak minta dia motivasi kita. Katakanlah dia kawan baik kita, tapi apa yang berlaku, dia condemn kita. Orang macam tu kita tak boleh jadikan partner untuk motivasi kita, sebab dia akan condemn kita. Jadi kena pastikanlah orang yang kita nak minta tolong tu untuk memotivasikan diri kita, orang tu mestilah dia boleh bagi motivasi dan bukan orang yang akan condemn kita ataupun bagi putus semangat pada kita. Jadi orang macam tu kita tak boleh gunakan. Jadi biasanya kita cari orang yang rapat dengan kita lah. Mungkin kalau suami atau isteri, kan, ataupun kawan-kawan baik keliling kita, kan, ataupun kalau kita student, kita cari kita punya kawan-kawan sekelas kita, kawan-kawan kerja kita, kan. Kita cari orang-orang yang boleh bantu kita. Okay, what if kita tak ada? Kita nak jumpa partner, suami atau isteri kita pun tak bantu kita. Kita rasa dia orang ni, orang keliling kita, kawan-kawan baik kita ni, kalau kita minta tolong, dia orang takkan tolong. Sebaliknya, dia orang akan condemn kita. What if kita tak boleh jumpa orang macam tu? So, apa boleh kita buat? Saya berdasarkan pengalaman saya lah, kalau kadang-kadang ni, kalau kita masuk sesuatu persatuan lah yang related dengan kita punya apa yang kita nak capai, kan, mungkin dalam persatuan tu ada orang-orang yang kita tak berapa kenal, tapi kalau kita beritahu dia apa yang kita nak capai, dia mungkin boleh tolong, kan. Jadi benda ni especially boleh diguna pakai pada usahawan lah. Usahawan misalnya seorang usahawan, dia nak dapatkan seseorang untuk jadi dia punya partner untuk dia untuk semak dia punya keberkesanan tindakan-tindakan yang dia nak buat tu. Mungkin persatuan usahawan tu mungkin boleh bantu, kan, untuk dia semak progress dalam apa yang dia nak buat. Okey. Jadi yang penting, orang yang nak bantu tu tak semestinya orang yang rapat dengan kita, tapi orang tu boleh bagi motivasi pada kita, dan orang tu tak condemn kita. Orang tu tak bagi kita putus semangat. Bila kita putus semangat, dia akan bagi motivasi pada kita. Itu yang penting. Kita dapatkan orang dulu. Okay? Alright. Lepas tu, bila kita dah dapat orang tu, kita kena tetapkan satu masa, schedule yang mungkinlah seminggu sekali ke. Kalau mungkin seminggu sekali ni terlampau kerap sangat, mungkin 2 minggu sekali pun, tapi tak boleh lebih daripada 2 minggu sekali. Kalau boleh, kita jumpa dia. Kan? Especially contoh kalau kita seorang usahawan, kita jumpa dia, kita bincang dengan dia. Apa yang progress kita dalam 2 minggu tu? Kan? Apa yang kita katalah kita nak capai, dan apa masalah yang kita ada, dan apa progress kita lah,
apa setakat mana yang kita telah berjaya capai yang kita nak. So kita tetapkan sesuatu waktu kita boleh jumpa dia. Seelok-eloknya seminggu sekali, tapi kalau seminggu sekali tu mungkin tak terlalu cepat, mungkin 2 minggu sekali. Tapi jangan lama-lama sangat. Kan? Sebab benda ni dia akan, kalau kita cari satu orang partner yang betul-betul boleh bantu kita, macam contoh kita seorang usahawan ke, kalau seorang partner yang boleh bantu kita, insya-Allah dia akan bagi perspektif dia tentang masalah yang kita hadapi, tentang progres kita lah. Dan masa yang sama kita pun kena berterus terang dengan dia lah, kan. Kalau misalnya kita kata kita nak capai sesuatu objektif, kan, dalam masa jangka 2 minggu tu, kalau kita tak capai pun kita kena terang kat dia kenapa kita tak capai benda tu, kan. Tapi macam saya kata tadi lah, pastikan orang tu seorang yang bukan condemn, dia boleh bagi motivasi kat kita. Kalau plus point, kalau dia boleh bagi nasihat kat kita apa yang kita patut buat lah, itu plus point lah. Cari orang yang macam tu. Okay? Maknanya kita join persatuan-persatuan atau NGO yang orang kata yang terlibat dalam profession kita, dalam perniagaan kita. Saya rasa akan ada orang tertentu dalam tu yang sanggup macam jadi kita punya mentor ataupun kita punya accountability partner lah, yang saya nak sebut accountability partner lah. Okey. Lepas tu yang kedua saya cerita pasal diary. Okey. Diary ni adalah satu benda yang paling basic, kan, untuk kita semak diri kita tentang progres apa yang kita nak buat. Kan, benda ni orang kata dari zaman dulu lagi orang buat lah, kan, ada satu diary, kan, kita tulis. Atau mungkin diary tu tak cukup, kita carilah satu diary yang besar sikit yang mana kita boleh list down apa yang kita nak buat dalam masa seminggu dan dalam masa satu hari kita nak buat. Jadi bila kita dah buat benda tu, kita cross lah benda tu kita dah buat. Itu yang paling orang kata paling konvensional lah yang boleh kita buat, kan. Jadi benda ni tapi kita kena disiplin lah. Yang tadi kita ada seseorang yang boleh bantu kita, yang ni disiplin pada diri kita sendiri, kan. Jadi ini strategi kedua. Kita boleh gunakan strategi ni untuk kita support strategi pertama lah. Macam saya kata tadi lah, ada seorang partner tu lagi sebenarnya lebih efektif. Tapi kalau misalnya kita betul-betul tak boleh cari orang, cara yang kedua kita ambil lah cara yang paling konvensional. Kita siapkan satu diary di mana kita boleh catat tiap-tiap hari progress apa yang kita buat, kan. Kita boleh planning benda yang kita nak buat dalam masa seminggu tu. Lepas tu masa yang sama kita boleh check tiap-tiap hari apa yang sama ada kita boleh dapat capai ke tidak. Ini perlu disiplin. Banyak orang ada diary, lepas tu dia tak monitor diary dia, lepas tu habis. Dia tak dapat nak capai apa yang dia nak. Ini yang berlaku selalulah. Jadi kena disiplin lah. Kalau kita nak gunakan strategi diary, kita kena disiplin lah untuk diri kita. Right. So last kali, strategi yang saya nak ceritakan ini, strategi kita gunakan application lah dalam mobile phone. Ini ada sedikit kekuatan dia berbanding dengan diary, sebab apps yang kita gunakan dia akan keluarkan reminder. Dia akan keluarkan reminder kepada kita untuk beritahu kita benda yang kita nak buat. Dia akan keluar bunyi lah, kan, sound yang kita setting ke lah, akan keluar sound kepada kita beritahu apa yang kita nak buat. Maknanya tiap hari dia akan keluar bunyi, kan. Jadi bila dia keluar bunyi, kita akan tekan app tu untuk tengok apa yang kita patut buat. Jadi bila kita selesai benda yang kita nak buat tu, kita tekanlah cross lah benda tu. Jadi benda tu kita dah settle buat, kan. Tapi ini pun ada juga disiplin dia. Kita walaupun dia keluar bunyi, kita boleh silentkan benda tu kalau kita tak nak disiplin, kan. Jadi orang kata, tapi sekurang-kurangnya ada kita letak dalam apps tu apa benda yang kita harus capai nak buat dalam satu hari tu untuk kita capai kita punya azam. Dia lagi bagus daripada tak ada apa-apa langsung, kan. Jadi kita gunakan app. Jadi apa yang apps yang saya biasa gunakan, ada beberapa app. Kalau kita cari dekat Google Store tu, kita just type to do punya apps. Jadi ada beberapa macam contohnya nama apps tu To Do, ataupun nama apps tu Anydo, kan. Ataupun kita boleh gunakan Google Keep. Ni semua apps ni free, tak ada bayar, kan. Jadi macam Anydo, To Do ni dia akan bunyikan sound lah. Kalau kita tiap-tiap hari, dia akan keluar notification lah pada kita punya apps tu, telefon kita. Dia akan keluar notification apa yang kita harus buat tiap-tiap hari tu. Jadi kita kena klik baru kita nampak, kan.
Seperti saya kata tadi, kalau tak ada disiplin, nampak banyak macam mana pun apa kita nak buat pun, kalau kita boleh jilid je semua benda tu, itu kalau dah memang kita tak nak buat lah. Itu tak berapa, tak boleh cakap macam mana lah kan. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh apa, boleh tengok apps tu selalu kan. Macam Google Keep ni, dia tak notify kat kita apa yang kita nak buat. Google Keep ni hanya apa tu, kita boleh buka apps Google Keep dan tengok list-list apa yang kita nak buat. Jadi tak boleh nak notify dalam telefon kita benda yang nak buat. So itulah tiga strategi yang saya cadangkan kalau kita memang betul-betul nak capai azam kita tahun 2021 lah. Okay? Jadi saya harap para penonton semua dapat sedikit manfaat daripada apa yang saya kongsikan ni. Jadi bolehlah kau share dengan kawan-kawan apabila dengan apa maklumat yang saya sampaikan. Itu sajalah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye.